Perubahan status pekerjaan kaki tangan, peringkat kedua adalah jika mereka ada peluang ya untuk dinaikkan grade ataupun dinaikkan pangkat ya. Jadi status yang pertama tadi adalah pengesahan jawatan. Yang kedua, jika mereka akan dinaikkan grade ataupun dinaikkan pangkat ya. Masih menggunakan borang yang sama ya. Jika pihak jabatan kaki tangan ingin menaikkan grade ataupun pangkat, jadi mereka perlu meminta jabatan HR borang penilaian prestasi ini ya. Dan mereka perlu menuliskan tugas dan tanggungjawab apakah yang diberikan kepada kaki tangan ini dan melayakkan mereka untuk dinaikkan grade atau dinaikkan pangkat ya. Selepas pihak jabatan kaki tangan ini menulis semua tugasan-tugasan dan kemajuan yang akan mereka capai ya dalam tempoh yang telah mereka tetapkan, borang ini akan dihantar semula kepada jabatan HR ya, dan satu kopi akan diberikan kepada jabatan sebenar kaki tangan ini ya. Biasanya kita menetapkan kenaikan grade ataupun kenaikan pangkat ini pada dua masa yang tertentu saja ya. Bagi kenaikan grade biasanya kita akan lakukan pada bulan April setiap tahun. Jadi semua jabatan-jabatan perlu memohon borang penilaian prestasi ini daripada jabatan HR dalam bulan 2 ataupun dalam bulan 3 setiap tahun ya. Maka setelah selesai proses penilaian kelayakan mereka untuk dinaikkan grade, maka kenaikan grade akan dilakukan pada 1 hari bulan April setiap tahun ya. Begitu juga halnya dengan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat biasanya kita akan lakukan pada bulan Oktober. Jadi pada bulan Ogos, pihak jabatan-jabatan boleh meminta borang ini daripada jabatan HR ya, untuk mereka lakukan penilaian kaki tangan dan membuat proposal kepada jabatan HR untuk menaikkan pangkat kaki tangan di bawah jagaan mereka ya. Jadi mereka perlu membuat penilaian pada bulan 8 sehingga bulan 9 ya, dalam masa 2 bulan menghantar semula orang ini kepada jabatan HR 2 minggu sebelum bulan 10, dan pada bulan 10 ataupun Oktober pihak jabatan HR akan memberi surat kenaikan pangkat ya kepada kaki tangan ini ya, setelah dipersetujui oleh majikan dan juga ada bajet di dalam syarikat. Jadi masih menggunakan borang yang sama, cara penilaian prestasi yang sama ya. Dan di akhir penilaian prestasi ini akan diberi satu recommendation ya, sama ada borang ini digunakan untuk kenaikan pangkat, kenaikan grade ataupun kenaikan gaji pada masa hadapan ya. Sebenarnya borang penilaian prestasi ini digunakan untuk tujuan penilaian prestasi, baik untuk pengesahan jawatan, kenaikan grade, kenaikan pangkat, pemberian bonus dan juga kenaikan gaji pada tahun hadapan ya. Masih menggunakan borang yang sama. Begitu juga halnya dengan kaki tangan bukan eksekutif. Mempunyai proses yang sama, kenaikan ianya digunakan yang pertama untuk pengesahan jawatan, keduanya untuk kenaikan pangkat ataupun kenaikan grade ya. Ketiganya kenaikan gaji tahunan dan juga perkara berkaitan yang lain, biasanya untuk penilaian pemberian insentif ya. Jadi di sini kita telah sediakan faktor-faktor merit ya. 95% sehingga 100% markah mendapat 1.5. So bagi kenaikan pangkat dan grade, sudah pastilah mereka memerlukan faktor markah 1.4 ataupun 1.5 sahaja ya. Ini adalah kriteria-kriteria bagi penilaian prestasi bukan eksekutif ya. Ianya ringkas,
Dan di sini disahkan oleh penilaian 1 dan penilaian 2. Sebenarnya untuk meletakkan siapakah penilaian 1 dan penilaian 2 ini, anda perlu mempunyai satu hierarki jawatan di dalam syarikat ya. Jadi hierarki jawatan di dalam syarikat ni anda perlu banner ya. Dan kami juga ada mempunyai contoh hierarki di dalam syarikat ya. Kita mempunyai satu template salary scale bersama dengan grade dan juga pangkat dia di dalam SOP utama kami. Jadi anda perlu membina hierarki ini dahulu, barulah anda boleh tahu siapakah penilai 1 dan siapakah penilai 2 untuk mengesahkan penilaian prestasi bagi kakitangan eksekutif dan bukan eksekutif.